Yalah, ini merupakan statistik masa penuh di antara Kedah dan Terengganu. Penguasaan seimbang antara kedua pasukan, namun yang membezakan adalah ketajaman skuad Kedah di hadapan gawang. Mungkin kurang daripada Terengganu, namun aksi yang lebih agresif dipamerkan mereka pada separuh masa kedua yang menjamin kemenangan 2-1 mereka ke atas Terengganu. Dan kad merah yang menjadi buah mulut pada pertengahan separuh masa yang kedua itu akan dibincangkan nanti. Namun apa yang merupakan sumber inspirasi skuad Kedah malam ini, Asmawi, yang mengaksikan mereka berjaya menundukkan Terengganu ni? Ya, salah satu dia apabila mereka tahu dalam kedudukan mereka yang tidak begitu selesa di bawah kedudukan kedua terbawah, sudah pasti mesti menang, mesti bermain dengan bersungguh-sungguh untuk mencipta kemenangan, dan hasilnya mereka berjaya melakukannya. Okey, setakat ini kita kembali dengan tumpuan kepada jaringan daripada Padul Bakhtiar, Kapten pasukan Kedah. Ini difahamkan juga menamatkan kemarau jaringan. Tapi Haji Redu, selain pada jaringan yang dicipta Padul Bakhtiar ni, apakah antara daripada Faizal Abu Bakar itu yang merupakan memberi dia kemudahan untuk menjalankan gol itu? Sudah tentu kan, patut kita bagi pujian pada Faizal juga yang telah memberi satu hantaran yang baik kepada Padul Bakhtiar. Padul Bakhtiar hanya memerlukan 2 sentuhan saja. Sentuhan kedua hanya melakukan satu rebatan half volley yang dilakukan. Saya kata, pandangan saya, rebatan itu memang rebatan yang betul cantik. Okey, Asmawi, jalan sekali kita lihat first touch menggunakan kepala dari Padul Bakhtiar. Apakah ini membuktikan pemain-pemain Malaysia memiliki kemahiran skill yang tinggi? Ya, terbukti dah pun. Malam ni saya tetap puji, harus beri kepujian kepada Badrul, di mana teknik yang baik sebenarnya, satu tendangan yang Badrul saya padu tepat. Kalau nak tahu betapa cantiknya ataupun teknik itu berjaya, kita tengok reaksi menjaga gol tanpa membuat satu sebarang gerakan. Memang tidak boleh melakukan apa. Itu yang terbukti bahawa satu jaringan yang baik. Okey, nasib baik Azlan Johar tak ada. Kalau tidak, saya dah usik dia, saya tanya dia. Boleh tak ada buat jaringan macam tu, sebab free kick dia hebat. Baiklah, antara aksi ataupun poin-poin yang menarik dalam perlawanan ini adalah kad merah yang diterima Kedah, di mana mereka terpaksa bermain 10 orang. Selepas ini dia insiden dia, Fauzinan menerima kad kuning kedua. Kita saksikan dulu visual ini untuk mendapatkan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai insiden ini. Memang satu sentuhan saya rasa satu terjahan yang dilakukan oleh Fauzinan. Dia mula mendapatkan satu terjahan yang tidak sepatutnya dilakukan, dan mungkin referee telah nampak situasi tersebut, dan dia akan memberikan kad yang kedua, kad kuning yang kedua, dan kad kuning yang kedua ialah membawa ke satu kad merah lah. Dia akan dan Fauzinan akan menerima kad merah tersebut. Okey, apakah terlalu mungkin kasar untuk Fauzinan menerima kad kuning kedua tu, Asmawi? Ya, bagi saya satu tindakan yang sepatutnya tidak perlu sebenarnya. Apa yang berlaku di situ, sebenarnya kita dapat lihat di sini bahawa tindakan Fauzinan tu dia yang memulakan dulu pergerakan rempuan dia tu yang menyebabkan dia dilayangkan kad kuning kedua dan menerima kad merah. Bagi saya apabila kita salah satu pemain ini membuat gerakan ataupun membuat rempuan ini yang menyebabkan satu tackle yang bahaya dan sudah pasti pengadil pun dapat melihat, dan sudah pasti dia menerima hukuman. Jadi keputusan yang tepat daripada pengadil perlawanan. Keputusan yang tepat. Kedah sudah kita ketahui 3 mata penuh malam ini, tapi Terengganu mana hala tuju mereka, Haji Redu? Sudah tukar jurulatih pun sudah, jurulatih pun dah sudah melakukan beberapa pertukaran drastik, tetapi masih lagi belum ada keputusan yang pastinya dimahukan pengurusan kelab, pengurusan pasukan. Baik, pandangan saya, Steve Butler ada banyak kena kerja lebih keras lagi. Mandangkan sejak dia mengambil alih tempat duduk yang Mazan, kita tidak nampak apa perubahan yang berlaku di dalam pasukan Terengganu. Kita harap pada masa perlawanan yang akan datang ada sesuatu perubahan drastik yang dilakukan oleh Steve Butler. Kalau tidak, dia akan ketinggalan. Okey, Asmail, seperti sudah kita ketahui hubungan antara jurulatih dan pemain itu penting dalam memastikan satu pasukan itu beraksi sebagai satu unit yang ampuh. Kita tengok Radhi Madin mungkin ada hubungan istimewa dengan pemain-pemain Kedah. Dia merupakan legenda Kedah. Tetapi Peter Butler, apakah ada mungkin kekangan komunikasi antara Peter Butler dan juga pemain-pemain Terengganu ni?
Ya, sedikit sebanyak benda tu berlaku di mana perbezaan di sini pun kita dapat lihat di sini, di mana Peter Butler sendiri mungkin dilatih yang baru ambil pertengahan musim untuk pasukan Terengganu yang selama ini dibimbing oleh Mazhar Maris, kemudian dia mengambil alih. Mungkin betul di situlah terletaknya mungkin komunikasi, hubungan pemain itu sendiri, di mana mungkin lebih bila kita ambil dalam pertengahan perlawanan itu sudah pasti catch up ataupun Peter Butler sendiri yang terpaksa membuat kerja lebih daripada pemain itu sendiri, dan sudah pasti apa yang berlaku di sebaliknya dengan pasukan Kedah sama juga, di mana Radhi Madin bukan jurulatih yang dilantik ataupun maksud saya dilatih dari luar, orang asli anak jati Kedah di situ yang mungkin sudah lama tahu jatuh bangun bola sepak senario di negeri Kedah itu sendiri. Okey, baiklah. Ini bukan sahaja keputusan yang mengejutkan, saya boleh jaminkan anda, kerana di venue-venue lain kita dapat menyaksikan keputusan yang memang mengejutkan, kerana Sarawak berjaya menidakkan Johor FC 3-1. Sabah menekuk kemenangan besar ke atas Kuala Lumpur 4-2. Federal United 1-0 ke atas Titin, dan Selangor PKNS 2-1 ke atas Negeri Sembilan. Jadi pasukan yang berada di bottom half ataupun berada di pasukan pertengahan dan ke bawah ni yang mesti kejutan Haji Ledo. Sudah tentu bagi pandangan saya PKNS sudah tentu nak bekerja keras untuk memastikan mereka tidak tercicir, tidak tercicir mata. Saya rasa pada malam ni kerja keras yang dilakukan oleh anak buah Haji Rahman berhasil. Beliau menang dengan 2-1 dengan pasukan Negeri Sembilan. Okey, baiklah. Mari kita lihat apa impaknya kemenangan mengejutkan ni ke atas kedudukan Liga ketika ni. Terengganu masih lagi di tangga ke-6, tapi harus diingat Kelantan kini berada di kedudukan yang baik. Lions 12 dan juga Perak serta Selangor dalam perebutan 4 kedudukan teratas. Sarawak nampaknya melonjak satu anak tangga kedudukan ke-7 ketika ini selepas kemenangan 3-1 itu ke atas Johor FC. Dan di bawah nampaknya Federal United bolehlah menghela nafas lega sekejap saja saya fikir. Johor FC, Sabah, Kedah dan Kuala Lumpur berada dalam kedudukan yang bahaya. Kuala Lumpur sudah pasti, tapi Johor FC, Sabah dan Kedah nampaknya terpaksa bermain playoff lah ketika ini. Asmawi mungkin sebentar saja lagi saya akan dapat pandangan Asmawi, tetapi ini merupakan aksi seterusnya akan kami bawakan untuk anda. Saingan Liga Perdana tidak pernah kami lupakan. USM FC akan menerima kunjungan ATM di Stadium Olahraga USM Pulau Pinang. Dan bagi anda, kemuncak bola sepak pada bulan Julai akan ditamatkan dengan Spanyol akan bertemu dengan Itali dalam perlawanan akhir Euro 2012. Dengan perancangan di Astro Arena akan dibawakan secara langsung bermula jam 1:30 pagi. Jadi berbalik kepada Asmawi dan juga Haji Redu, perubahan yang kita lihat ni, apakah kita beri tumpuan kepada perebutan mahkota Liga, tapi apakah tumpuan kepada saingan playoff juga perlu kita berikan? Sudah tentu memang kalau kita lihat tadi banyak mata-mata yang tidak jauh, tidak jauh berbeza antara satu dengan lain. Mungkin kita akan lihat di akhirnya pertemuan di Liga Super ni, kita akan lihat pasukan-pasukan yang akan bermain di playoff nanti. Okey, Asmawi, secara ringkas yang kita lihat malam ni, Kedah mereka kemenangan yang menakjubkan atas Terengganu. Mampukah mereka mengelak daripada berhasil dalam perlawanan playoff tu seandainya mereka meneruskan aksi sebegini? Ya, jika mereka bermain seperti malam ini, meneruskan permainan sebegini, sudah pasti mereka ada baki 4 perlawanan lagi. Sudah pasti mereka dapat keluar daripada zon penyingkiran ini ataupun zon playoff ini. Okey, terima kasih Asmawi dan juga Haji Redu. Lupa saya nak sebut, Haji Redu pun sebenarnya hebat juga. Bukan saja protege di Azlan Johor, tapi kalau lihat Haji Redu main pada aku menakjubkan. Macam Messi pun ada juga. Baiklah Haji Redu, terima kasih Asmawi. Terima kasih juga. Kita akan berjumpa lagi. Baiklah, anda penonton di rumah, terima kasih kerana terus setia bersama kami, dan terus saja bersama dengan Astro Arena untuk mendapatkan perkembangan terkini sukan tempatan maupun antarabangsa. Saya mewakili kru penerbitan Arena Bola mengucapkan Assalamualaikum, salam hormat, semoga kita berjumpa lagi.